Okay, testing. Puan, boleh dengar suara saya? Okay, boleh dengar tak suara saya? Boleh, sir. Okay. Boleh, sir. Alright. So kita dah nak mula dah ni Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Sihat semua? Sihat, sir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. So hari ni kita bertuah. So kita teruskan untuk sesi webinar kita, memandangkan sesi kali ni adalah sesi yang terakhir. Slot yang kelima, yang mana sesi ini kita jemput Puan Nazarul Fazrin binti Muhammad Hanifah lah, ataupun lebih dikenali dengan panggilan Sis Faz. Sebenarnya Sis Faz ni antara dalam kelima-lima usahawan yang saya jemput, usahawan alumni yang saya sebut, yang saya jemput. Sis Faz ni yang paling otai sekali, banyak ilmu dia. So saya nak kamu semua ambil peluang ni, tanyalah nanti seberapa banyak soalan yang boleh. Pada akhir sesi nanti kita akan ada sesi soal jawab. Dan selamat datang juga kepada Fazrin. Boleh dengar? Ya, okey. So untuk makluman, partisipan kita untuk slot yang terakhir ni paling ramai Fazrin. Ya. 78 orang. So setakat ni yang dah enroll 73 orang. Untuk slot-slot sebelum ni dalam 38-40 orang lah. So kali ni ya. Yang last session memang ramai. Memang ramai So kalau boleh kita bagi meletup lah. sebab tu saya letak Fazrin dekat slot yang terakhir InsyaAllah kita sama-sama gali ilmu hari ni kan. So saya nak juga untuk di SK 4A dan juga 4B ambil peluang ni. Sebenarnya tak selalu kita dapat peluang macam ni kan, especially dalam pasca pandemik COVID-19. So semua benda kita kena buat daripada luar kebiasaan kita kan. Ini pun kita plan asalnya nak buat seminar secara bersemuka, tetapi kita terpaksa buat konsep webinar. Pada saya tak berapa penting. Yang penting adalah ilmu yang kita nak dapat, yang kita nak gali hari ni kan, daripada pakar-pakar ataupun usahawan-usahawan hebat kita. Saya jemput usahawan alumni kita, alumni Poli PD, supaya apa tahu, sebab mereka ni lebih dekat dengan diri kita. So saya tak mau buang masa lagi. So saya serahkan floor ni kepada Fazrin. So dalam masa 1 jam ni InsyaAllah kita boleh bagi yang terbaik lah kepada anak-anak, ataupun anak-anak tu macam tua sangat kepada adik-adik adik-adik kita di Politeknik PD ni lah. Okay. Salin, boleh bagi tahu nanti dia boleh komen ataupun tanya soalan lagi masa saya punya slot ni. So kalau di dalam saya punya sharing session ni nak tanya apa-apa tu dia boleh tulis lah. Boleh tulis. Okay. Maksudnya boleh interrupt lah boleh tak perlu tunggu sampai akhir session nanti. Ya, betul. Okay. So dengar tak semua? Yang lain dengar? Okay. So maksudnya kalau ada apa-apa soalan, you all tak perlu tunggu sampai akhir sesi webinar ni. You boleh tanya. Tapi a proper way dengan cara chat kot. Awak chat nanti dari masa ke masa nanti. Sis Faz akan tengoklah dekat ruangan chat tu nanti. Okay. Dipersilakan Sis Faz. Okay. Alhamdulillah. First of all, thank you Cik Salihin for the invitation dari Politeknik Foundation. Terima kasih banyak. So hari ni berbesar hati nak buat sesi perkongsian daripada saya, Sis Faz. So ramai yang saya tengok ada 70 plus hari ni. Cuma saya minta just before saya start nanti, boleh je kalau tanya direct berkongsi. Okay. Sebab saya sebenarnya tak nampak lagi sebab saya pakai Google Meet ni. Saya rasa first time tau. Mungkin saya pakai Zoom. Okay. So saya cuma tak nampak session dekat mana chat je lah. In call. Ya tak?
type lagi kan? Betul tak? Betul. Test You all okay? Cantik. Saya nampak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah. Sebab saya kalau seorang dia macam krik-krik lah. So saya support daripada adik-adik DSK betul semua DSK hari ni session? Betul. Saya budak accounts, budak DSK ni setahu saya dia sangat cantik, awesome, gorgeous lah budak DSK ni selalunya, betul ke? Betul. Okay, thank you sebab tapi dia bila DSK kalau dia minat lagi bisnes lagi power lah sebenarnya dia boleh pergi lagi terbang lagi tinggi sebab skill-skill yang ada InsyaAllah. Okay, nama full name Nazal Fazrin binti Muhammad Hanifah. Berumur ada lingkungan 30-an tetapi kalau kira actual 30 tahun saya berlatar belakangkan diploma dalam accounting pada tahun politeknik saya 2006 sampai 2009. Okey, saya punya maknanya kalau kita tengok sekarang boleh kata 14 years ago lah saya masuk sama macam you all masuk di dalam politeknik ambil diploma tapi saya ambil course accounting dan saya sambung after saya diploma saya punya background untuk degree saya sambung dekat business UKM Bangi Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2010 sampai 2013. Degree saya dalam business admin, majoring in marketing. Kalau ikut level, saya anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Mak seorang setiausaha kerajaan, pengarah JKL SU. Ayah bekas polis dan bekas sekarang currently is taxi driver lah. Background keluarga sederhana. Bukan daripada keluarga yang apa-apa dia. So kita umur, background, education, ayah, adik-beradik mostly government servant. Siswa pun sepatutnya masuk government lah. Tetapi disebabkan tak tahu nak kata minat yang tinggi ke desire yang tinggi lah saya boleh katakan. Daripada saya berada di politeknik, saya dah buat staffing lah. Staffing maknanya rasa kita ada aura usahawan tu. Aura energi usahawan tu daripada saya belajar lagi. Start sekolah lagi. Sekolah rendah saya dekat ni. Maybe ramai politeknik yang orang sini. Sekolah rendah saya dekat Taman Shimawa. SK, Taman Shimawa. Thank you Cik Salihin. Good luck. Sekolah menengah saya dekat SMK Puteri, Seremban. Tahun 2001 sampai 2005. Alhamdulillah izin masuk diploma account dan masuk degree habis. Master insyaAllah doakan tahun depan. Aktiviti. Currently apa Sisas buat? Currently saya adalah agency director dekat Sisas. Di Sisas dan saya merupakan founder untuk Boss Pay Solution lah. So far yang perniagaan saya running sekarang pada time. Kalau nak tanya daripada Cik Sari kata pasti share lah tentang pengalaman kerja kan. Tapi kalau saya nak cakap frankly speaking saya tak ada pengalaman kerja melainkan praktikal saya di diploma dengan degree di praktikal sahaja. Diploma saya buat praktikal saya masa tu sama macam you all, saya buat untuk 6 bulan, 5 ke 6 bulan. Masa session praktikal saya dekat Ikuan Management which is accounting firm dekat Senawang. Dan intern dekat situ dan apa yang saya dapat belajar tentang cukai, saya dapat belajar tentang accounting secara betul, saya dapat belajar tentang auditing semualah. Alhamdulillah. Kalau kedua saya punya praktikal masa degree punya saya buat dekat company Kakaku. So itu starting saya berada dalam industri yang saya ada sekarang lah. Ini industri under industri Kakaku lah, financial industry lah. Saya juga merupakan certified untuk Islamic Financial Planner, IFP, ambil film yang dilaisonkan yang kita buat juga sama kita boleh buka macam nak kata master bukan tapi dia macam license lah untuk kita certified untuk bercakap tentang financial industry. Total financial planning lah. Alhamdulillah Encik Salihin pun merupakan klien saya. Alhamdulillah, saya support. Saya rasa politeknik ni tak tahulah macam mana saya nak pergi jauh pun
Dia datang juga balik ke sini. Kata, nak siap, saya berpegaan. Dari semasa zaman saya di pun 26 sampai berada di hostel macam you all. Dan ada tak yang itu juga? Kalau ada boleh share. Okay, saya starting. Kenapa saya buat? Saya pun masih berfikir kenapa saya buat. Tapi yang saya rasa masa tu saya start sebab saya rasa macam saya nak cari duit sendiri. Which is tak nak susahkan mak. Macam tu je saya rasa ketika itu. So saya punya course atau saya belajar tu saya buat sendiri tanpa macam saya rasa kenapa tunggu tak my business. Saya punya bilik tu memang orang dah kenal lah. Tak ingat bilik apa tapi kita di tingkat paling bawah orang akan datang dekat saya cari topak, cari tenderan pun cari dengan saya so saya jual lah kata. So kenapa saya buat macam saya kata saya just rasa saya nak cari extra income which is saya nak belajar tanpa mak abah susah. Sebab ada juga adik-adik lagi yang belajar, kakak belajar. So saya cuba dapat saya nak cari duit pendapatan tambahan. Dalam tu lah. Itu saya punya starting point 2008. Okay, saya pergi Politeknik audition. Apa yang saya buat masa sebelum saya start practical, okay, macam ada orang ni ada darah usahawan, ada darah orang ni, tapi saya rasa tak ada such thing yang darah-darah lah, tak ada isu tentang darah ni. Dia janji you ada matlamat atau impian yang sangat jelas apa yang nak buat, apa yang you nak sebenarnya dalam hidup ni. So kalau benda tu you clear, might be you akan keluar semua idea kreatif untuk you sampaikan apa yang you nak. InsyaAllah you akan cuba sedaya upaya. Bukan secara inilah you nak kan, so you akan fikir so apa you nak. Pada ketika itu saya fikir macam tu lah, apa saya buat ni semua saya nak bagi yang terbaik untuk mak ayah saya. Itu je yang saya boleh fikirkan ketika itu. Terus saya start habis diploma. Okay, sebelum habis diploma ini kita punya pengenalan lagi. Belum habis diploma saya dapat intern dekat management. Habis di intern tu, sebelum habis intern saya dah pergi searching satu kedai. Kalau you all tahu dekat Politeknik tu ada taman Politeknik dekat taman Politeknik tu ada kedai photostat double A. Kalau you all perasan. Tu you all saya jumpa owner double A tu. Saya cakap dekat dia, abang saya nak niaga, boleh tak saya cek shop block yang kosong? Tak ada, tiga tu. Semua shop block tu dah diorang. So saya buat apa? Saya jumpa abang shop block tu, tengok sebab dia hanya guna separuh daripada dia punya kedai tu. Kedai dekat taman Politeknik kan, dia buat photostat all that things. So saya kata boleh tak saya rent dengan you up? So saya tanya dia, rent dia berapa? 1,000. Okay, boleh tak saya rent separuh? Which is rental tu RM500 lah sebulan. Bila dia cakap, okay Fazlin boleh. So belum habis practical, saya dah find tempat sebab saya rasa macam itulah dekat hostel boleh dapat sikit. Apa lagi kalau aku kita boleh ni boleh. Kau punya kau saya think dia perlukan modal untuk running. Saya perlu boleh kata saya perlu stok satu, deposit untuk kedai, semua all that things. Tapi tak ada duit, modal tak ada. Saya pun macam berfikir, mana aku nak dapat duit ni? Aku nak set up, saya nak niaga ni. So tapi apa yang saya dapat, alhamdulillah rezeki Allah bagi. Masa tu tiba-tiba, masa saya praktikal, saya tak ada transport. So suddenly mak saya ada dapat satu duit, saya tak ingat duit apa lah, dia dapat tiba-tiba duit kepijak. Dan saya really minta dekat dia, saya nak kancing cash. Tapi saya dah baru. So saya kata mak, adik cakap adik pula, adik nak juga kereta, so mak top up duit untuk beli kereta kancing cash. Sebab saya pergi di kereta, saya nak ada tak ada transport sebab motor tak dapat. Masa tu motor dah beli, motor accident punya isu, tengok dia punya pengalaman masuk besi semua. Dan tak boleh nak pakai motor, so mak kata kalau nak kena pakai kereta je. Bila
Saya beli kancil tu dan saya nak start bisnes. Itu permulaan lah. Maknanya saya mengorbankan kancil tu lah. Kancil tu saya jual, saya dapat 9,000 lebih dekat tu. Kancil tu, saya ambil kereta tu jual dan saya gunakan duit tu untuk saya set up my first business dekat Politeknik, Taman Politeknik. Alhamdulillah Allah izin, saya dapat set up. So syukur sangat dapatlah sebab mak top up untuk limit itu. So, saya cakap dengan mak, tak apa mak, dia top up ini nanti ada kerja yang lebih baik untuk mak. Itu yang saya janji dekat mak lah. Which is alhamdulillah lepas tu dah achieve lah bagi mak balik. Bagi mak balik untuk kereta yang dia nak, so kita beli. Alhamdulillah betul Allah dah hasilkan. Syukur sangat. Okay. Itu sebab saya memikirkan mak yang tolong untuk set up saya di situ. So saya dengan cara apa cara untuk saya bagi balik. So saya kata niat kalau aku dah okey, alhamdulillah bisnes ni okey, aku nak ganti balik rumah kereta dia. So then saya running, alhamdulillah nak kata kuat well, time tu tak ada ilmu sangat tapi saya tahu saya suka bisnes. Itu je yang saya ada. Satu niat dan impian yang sangat besar saya nak pergi, saya nak terbang. Itu tu my wish list lah masa ketika itu. Alhamdulillah saya grab di rumah habis, saya dah zakat. Siapa pekerja saya kan, saya belajar kan, saya panggil kakak saya, dia baru habis juga belajar di rumah, saya panggil dia untuk bekerja bersama saya. Ketika itu tak ada kerja, so panggil kakak jaga, saya dengan dia tukar-tukar. After a few months, dalam 6 months saya dapat set up, saya dapat habis staff. Which is I think dalam 6 bulan selepas tu. Okay, ingat masa saya habis tadi practical saya start my business after intern. Sem 5, ketika itu praktikal kita masa semester 4 tau. So sem 5, sem 6 kita terpaksa balik semula ke Poli. Maknanya saya masih sambung untuk setahun lagi belajar di Politeknik. Alhamdulillah saya grad dengan CGPA, nak kata baik boleh, alhamdulillah dekan lah finish untuk CGPA saya, syukur Allah dapat walaupun dalam nak niaga ni, nak belajar, nak buat macam-macam. Tapi Allah izin dapat kawan-kawan yang baik, tolong saya bantu untuk proses saya punya tu. Ada je kelas yang kita terskip-skip kan, minta maaf kalau Cik Sally memberi impact negatif lah atau student. Tapi macam saya kata lah, balik saya buat revision balik, saya buat extra work. Orang setakat datang belajar dapat task, saya balik tutup kedai, saya buat semua assignment tu balik dengan kawan yang boleh membantu saya bersama-sama. Itulah Allah izin dapat kawan baik, dia tolong. Alhamdulillah dulu di situ. Habis je 3 tahun saya, 2006 sampai 2009. Okay, saya dah set up, so kuat, nak kata kuat good, okey lah. Masa tu umur baru 19 18, 19, 20 masa tu umur saya. Saya set up kedai handphone tu dan saya dapat peluang untuk sambung degree untuk pergi kos Business Maths. Yang saya ingat Business Maths dekat ni, UUM, Universiti Utara Malaysia. Habis dia diploma tu kita dah umur dan saya dapat opportunity untuk sambung degree. Pada ketika itu saya fikir, patut ke saya sambung ni degree ni kan isu. Sebab saya punya bisnes dah running, dah quite good dah. Saya rasa saya dah boleh ke around time tu saya dah naik 3,000, boleh dapat net worth dan 3,000 masa tu. So saya rasa ini kalau satu kedai, kalau aku ada 2 kedai macam mana? So saya boleh dapat lagi banyak. Yelah, kita suka duit kan. Okay. Then saya set up another lagi satu, kalau jual perasan ada di perasan dekat Polimon. Perasan tak ada, sekarang kedai tu nama dia saya rasa Ashraf Cafe. Sebelah dia tu sebenarnya dulu kedai handphone dan kedai handphone yang Fahmi punya signboard. Dan dulu saya pakai Selcom dan Outlook lah. Dekat situ saya share bagi tahu saya tak saya dah habis di sana, saya dapat UUM dan saya nak pergi. Saya tengok kenapa, macam mana saya nak pergi, bisnes dah run, takkan saya nak tinggal ke kedai. Saya macam tak ada option, tak ada idea apa nak buat. Lepas tu saya tolak tawaran untuk degree tu sebab saya fikir saya nak dah setting, dah penat-penat usaha lelah untuk menginvest masa duit dekat situ. Itu saya bisa belajar dan kedai tu saya tinggal macam tu je, tak sampai hati lah rasanya. Tu saya cakap, mak tak apa, saya nak set up, saya apply UPU next year. So saya 1 tahun saya next, maknanya saya tak pergi untuk session kali tu. So saya next UPU tu saya apply semula. Ikutkan tak nak sama degree sebenarnya lah, frankly speaking tak nak, tapi dipaksa oleh mak kata pergi juga, kawan-kawan kau semua dah ambil degree, kenapa kau kat sini. So saya macam, dah buat bisnes kan, dah suka.
dia boleh dapat banyak ilmu dekat bisnes, dia boleh buat duit, dia kenapa lah nak kena pergi belajar susah-susah ni. Dan mak kata, tapi sebab mak nak, saya terpaksa ikut je. Sebab kalau ikut masa tu saya je lah kira anak kedua kan, kakak dia tak sambung. So kakak dah dapat government servant, dia dah jadi staf kerajaan. So mak kata tak apa, aku nak juga nak pergi. So saya pergi. Sebab mak suruh lah. Dan saya apply yang second punya session, business review, saya dapat itu pun first application saya adalah UKM Bali. Kenapa saya pilih UKM? Sebab saya nak paling dekat dengan budaya saya. Sebab tu saya ambil UKM ni. Saya punya first choice lah dalam UKM. Business admin sebab suka business, sebab tu saya pilih course. So kalau saya tengok ada adik sini yang minat bisnes, so dekat sini lah session maknanya you boleh rasa daripada sekarang tau apa sebenarnya passion atau jiwa yang you all ada rasa. Sebab ingat benda yang kita buat, yang kita suka, benda tu kita akan buat dengan jauh lebih baik berbanding benda yang kita terpaksa buat. Selepas itu saya sambung degree saya dekat UKM, tetapi saya dah terbuka lagi satu kedai which is dekat Pulimau pula. Dekat Pulimau saya dah set up cantik, benda tu maknanya first dah run okay, then saya set up dulu. Nombor dua, masa tu saya juga buat a few business which is saya running kereta sewa dekat sana. Saya ada beberapa rumah yang saya buatkan rumah sewa. Masa ketiga itu so a lot of thing yang saya dah buat masa tu. Dan dah buat juga loan yang agak besar masa tu juga. So sebab saya fikirkan kita akan continue dalam industri bisnes ni terus dan menerus. Tetapi tiba-tiba mak nak juga saya ambil degree tu, saya ikut juga sebab itulah anak yang baik lah, alhamdulillah. Walaupun ada banyak yang tak dengar, tapi yang ni saya dengar juga. Dan saya just think of yang saya akan one day saya akan buat satu bisnes dan saya perlukan semua kawan-kawan saya yang level dengan insyaAllah. Itu je. Dan sebab mak paksa nak buat, saya teruskan, alhamdulillah. Tapi syukur sangat sebab ambil degree, banyak benda yang saya belajar dekat sana, banyak kawan yang saya dapat yang baik-baik, banyak ilmu juga yang saya teruskan dekat situ. Sebab apa dari macam saya cakap tadi? Sebab keminatan yang tinggi. Alhamdulillah, Allah izin, UKM saya pun selesai degree saya 2010 sampai 2013. Okay, lepas habis tu, saya dapat juga lagi satu offer which is jadi government servant under kompleks belia dan sukan. Pegawai belia dan sukan lah. Itu lagi satu. Yang ni yang saya rasa saya macam dah tak boleh dah ikut cakap mak. Mak cakap nak juga, kau dah ambil degree ni semua kenapa tak pergi government? Sebab ni kan, mak abang actually adalah government servant. So dia mengharapkan anak dia menjadi, kenapa masuk bidang government? Lebih kepada security lah. So itu yang mak ayah sebab kita anak susah. Saya faham betul, semua orang faham. Tapi saya tak tahu, jiwa yang saya rasa saya tak boleh. Saya the day one bila dia cakap, saya macam, sebab saya tak tahu saya nak buat keputusan. Saya macam tak boleh nak ikut dah. Saya cakap tak apalah mak, I take the challenge. Kalau tak dapat, tak apa. Adik tak boleh, I takut adik masuk dan saya keluar. So benda tu lagi saya rasa tak baik. Dan saya decide juga. Tapi it's not easy to be a business owner daripada mula dan sampai habis. Sebab dia satu proses yang kalau saya kata ikutnya daripada 2008 saya set up sampai 2020, dia adalah tahun 12 tahun ni proses. Apa yang saya ada hari ni, apa ilmu yang saya tahu hari ni adalah proses 12 tahun lepas yang saya running. Itu yang kita ada hari ni, alhamdulillah. So satu proses yang bukan macam orang kata mudah-mudah orang nampak itu macam senangnya buat duit. Macam tu lah mic ni kita boleh cakap. Tapi benda tu apa yang kita belajar along the way 12 tahun. Itu yang kita dapat hari ni. Okay. So tu macam saya cakap tadi, saya tak dapat nak meet ikut mak punya requirement. Yang mak nak, sebab anak dia yang lain, macam adik-adik saya, seorang ada doktor dekat GP, kakak saya pun pegawai makanan dekat hospital Selayang. So semua dah ada government. Saya kata mak, yang lain dah ada, kenapa adik mana? Itu yang saya contest balik lah dekat mak Dana Bahab. So last diorang terpaksa aku tidak bagi Dana. So then saya pilih juga. Tetapi itu macam saya cakap, rupanya disangkakan bisnes yang bagus daripada satu jadi orang, disangkakan disangkakan langit cerah macam mana ada peribahasa rupanya hujan di tengah harian. Apa isu dia? Which is lepas habis sampai saya buka set up 2 kedai tu, bila saya sambung degree masa tahun 2010 sampai 13, sebab nak ambil degree kan bisnes, saya subkan bisnes saya ni, which is adik saya lah, adik saya yang menjaga bisnes yang ada ni. So dia buat apa? Dia set up, dia yang running all the business.
saya memantau dari jauh. Betul. Terima kasih kan. Kusangka panas hingga ke petang baru pergi hujan di tengah hari. Betul kan. Terima kasih ya. May Allah bless you. Thank you. Itulah kita rasa macam dah dapat satu. Saya dah set up dua. Saya rasa macam dah betul dah Fazli buat ni. Saya buat ni. So saya set up lagi another. Nombor 2 ni kedai dekat Budi Mall. Dan saya dah set up dua. Saya ingat benda tu berlaku secara automated. Saya dah bagi adik saya Rafi. Rupanya benda tu majoriti pengawasan tu daripada saya lagi. Saya memang hebat, bermadan ni betul-betul. So saya bayangkan yang adik saya boleh run macam saya run. Itu my imagine lah. Imagine saya kata, saya assume juga macam tu. Tetapi after habis saya punya degree 2013, boleh kata dia lah satu adik-beradik. Bila adik-beradik pun dia ada konflik komputer, dari segi kita nak bagi direction semua, satu isu. Kedua, dia tak, yelah macam bila kita berada di sana, kita yang susah payah set up tau. Jadi kita kosong, tak ada staff, tak ada apa, kita naik satu-satu step tau. So kita yang buat daripada mula sampai habis. So bila orang lain dia rasa benda tu dah ada, so dia tak nampak macam mana yang kita rasa dulu. Pagi-pagi dulu masa cash tak cukup kan, buat top up satu hari 45,000, hari-hari pergi bank, masuk duit, keluar duit. Itu proses yang saya lalui. Orang lain Sabtu Ahad tidur, saya dengan belajar lagi Sabtu Ahad pun bangun. Kita bangun pagi, tutup kedai kita malam. Everyday kedai saya pun tak ada cuti. Memang masa kita buka tu Isnin sampai Ahad saya buka kedai. Staff je saya rutin masa tu. So saya habis di UKM degree, memang my view saya kata saya nak settlekan UKM ni. Apa pun degree saya kena settle. Itu je my intention. Settle je saya punya degree. Apa yang saya buat, saya balik semula ke sana, which is PDA. Ini daripada 2008 sampai 2017. Alhamdulillah, kedai dua running. Dan masa saya punya UKM, saya dah tutup satu yang Taman Pemuda ni. Saya dah tutup kedai tu. Sebab saya risaukan yang adik saya tak boleh manage dua-dua. Sebab saya tak ada. So lagi satu di Polimol, satu meeting sampai saya habis degree dah 2013. 20. You all my best. Dah lama baru lagi so tak sempat jumpa. Tapi my page signboard saya ada lagi kalau you perasan ada 7 tahun punya signboard. Dekat situ dan saya buat dah bisnes yang bisnes telekomunikasi dah. Saya buat dengan Chinese, dengan Indian, dan telekomunikasi majoriti dimonopoli oleh yang Muslim lah. Majoriti industri tu lah. So siapa yang ada cash scheme, cash yang banyak, memang yang boleh menang, boleh beli, boleh tinggi lah, dia akan menang. Habis je 2013, saya dah tutup masa saya PPM, saya dah tutup satu sebab saya dapat adik saya tak boleh run dua-dua, so saya tutup satu di Taman Politeknik. Kedua, saya still running yang kedua dengan bisnes-bisnes yang lain, which is saya adik saya run. Habis je UKM, saya balik, itulah bisnes out. Boleh kata, nak kata teruk, saya tak rasa nak kata salah dia, bukan salah dia, maybe saya tak dapat kontrol dari saya tak ada ilmu lah, itu maybe tak ada ilmu cara mengawal dari jauh. Kalau maknanya saya punya bisnes tu dia dekat saya tau, saya ada di jalan, saya tak ada di habis. Tapi sebenarnya bisnes yang bagus bukannya bisnes yang you kena ada, you tak ada bisnes tu boleh run. Itu yang bisnes kita cari, dan bisnes tu baru yang dia boleh grow dan lebih jauh. So ketika itulah saya rasa my lowest point lah. Saya dah usahakan daripada 2008 saya bayar Anis semua rasa jual ni jual tu, at last 2013 saya tutup semuanya. So sedih sangat. Itulah, it's not as easy yang kita nampak yang kita build up itu. Habis 2013, okay, saya punya pelibatan ini habis. 2013 saya kembali ke Seman, dah habis dibangi. UKM tu degree selesai, syukur. Saya kembali ke UKM 18 ke Seman, dan masa tu saya dah berkahwin dan mempunyai cahaya mata dah seorang ketika itu. So masa tu saya due, habis saya balik, okay, dan saya tutup kedai yang ada yang saya rasa sebab bisnes dah tak baik dan hutang yang tinggi ketika itu. So time tu saya realise, saya ingat saya pandai sangat buat duit ni, pandai sangat berniaga, rupanya hancur semuanya. Apa yang saya ada 9, itu saya rasa kat sana saya ada 5-7 ekor. Sewa saya semua gone. Saya punya adalah a few asset pun habis. So tak boleh, sebab macam itulah saya rasa kadang-kadang tak boleh nak buat
benda sekali, nak fokus benda kan. Saya nak run, saya nak ambil degree. So saya terpaksa melepaskan semua ni karir saya dan saya datang untuk ambilkan degree, selesaikan degree. Itu dia main reason yang saya buat lah. Alhamdulillah 2013 settle, 2014. So saya berfikir ketika itu, saya minat bisnes dan itu semua dah datang. Kenapa Fazli tak ambil gambar sebenar, kenapa ni, kenapa tu, semua datang So saya pun ketika itu tak tahu, nak kata hilang arah, boleh kata hilang arah. Dan paling teruk pula, saya punya kereta yang saya beli saya beli kereta saya pun hilang. Itu memang sedih-sedih gila kalau yang orang kata. Bukan saya nak kata bisnes ni, memang bisnes ni seronok, tapi inilah cabaran dan dugaan yang kita kena face dulu before kita nak dapat manis-manis ni semua. Tapi majoriti ada yang masuk dalam industri bisnes, dia ingat terus benda tu auto. Dapat kerja hard sikit, terus dapat tak. Dia proses yang kita bukan proses macam mana kita jatuh, kita bangun balik. Jatuh lagi, kita bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Itu sebenarnya. Bila you boleh buat tu sebenarnya you tengah satu keyakinan ataupun jati diri yang tinggi, semangat juang yang tinggi lah kita boleh kata. Yang you terus nak buat dan you nak capai apa matlamat dan impian you. Itulah real intention. Saya punya memang cita-cita saya nak ada satu empayar saya sendiri. Saya ada ramai orang staff, ramai orang team members. Itu cita-cita. Saya nak jadi orang yang memberi dengan banyak. Kita tak nak jadi, bukan pencari kerja, kita nak pemberi kerja. Kita nak macam tu. Itu intention. So masa tu saya fikir, apalah, dah habis saya semua dah gone. Saya punya bisnes yang saya buat selama 5 tahun tu buat macam tu je. Untuk saya tutup semua kedai, saya jual apa yang ada. Tetap. So Alhamdulillah Allah izin, masih bernafas ketika itu. So saya searching something apa pula. Dan saya buat degree saya, praktikal saya dekat Universiti Tarapur. Salah satu syarikat dekat Senayan. So saya tengok ketika itu, saya sebab tu macam saya kata tadi, keinginan yang tinggi untuk berbisnes menyebabkan saya fikir apa je bisnes yang saya boleh buat tanpa modal. Sebab modal dah habis ni. Apa yang saya ada semua dah jual, hutang juga ada ketika itu. Tak ada apa yang saya boleh buat. Melainkan saya nampak satu bila saya praktikal tu, saya nampak industri takaful. Industri takaful ni saya tengok, dia cakap, dia masuk duit. Cakap lagi masuk duit. So apa modal? Macam saya set up satu kedai, kedai saya set up ni RM10,000. Second kedai saya RM25,000. So saya perlukan modal untuk masuk, baru benda bisnes tu saya dapat. Tapi dalam industri garap ni, saya cita-cita cakap dengan orang, cakap, boleh. Tapi dia bukan proses yang sekejap. Bukannya saya cita close deal, terus dapat RM5,000, RM7,000, tak ada. Dia dari kecil-kecil, maksudnya satu step, satu waktu, kedua kita dapat RM80,000. Tapi benda tu kita dapat secara istiqomah. So one of the way yang masa tu saya jumpa leader saya, dia kata, Fazli, benda ni you kena buat secara konsisten. Minimum 3 years. Bila you buat 3 years, baru you dapat income you secara, maksudnya apa yang you target dalam 3 years ni, apa income yang you nak tu, benda tu boleh jadi dalam maknanya within 3 years you kena buat keep on way. Kita tak ada modal, masa tu dah totally zero. So saya nampak, kalau saya boleh je, saya ada option untuk pergi makan dengan jiran masa tu begitu. Tapi saya fikir, kalau saya pergi untuk degree level, gaji saya anggaran RM2,000 lah, RM2,000 ketika itu. So dengan RM2,000 ni, matlamat dan impian yang saya ada besar ni. Saya cakap nak beli rumah, nak tolong mak abah bagi duit, saya nak belikan kereta untuk mak. Benda ni semua saya tak rasa saya boleh capai. Kalau saya hanya teruskan, bukan tak boleh, tapi dia might be perlukan masa yang agak lama untuk saya sampai. Might be 10 years, might be 20 years. Itu yang saya rasa. So that's the main reason kenapa saya tak continue juga begitu. Dan saya mula dengan sedikit, which is 2014 tu ujung. Saya misalnya 2014 ujung. Boleh kata awal 2015 lah saya start this industri. Maknanya saya tahu nampak industri ni industri ilmu lah. Saya people bagi tahu tentang adanya perlindungan, pentingnya kalau family members mak dia tak ada, anak tu macam mana. So itu yang saya nampak. Dan saya dapat guru yang baik, guru yang terangkan saya step by step. Which is, Fazli kena ada benda ni dulu, second step you kena ada ni, third step you kena ada ni. So saya dapat guru yang beri guide saya masa tu. So saya rasa macam Alhamdulillah syukur sangat. Selama 5 tahun bulan 8, 2008 sampai 2013, bukan saya tak dapat ilmu yang betul. Saya buat bisnes dia cantik tau, dia naik one shot.
Dan dia turun pun one shot saya nampak. Sebab time tu saya rasa saya pandai sangat, tahu semua. Saya tak perlu pun advice dari siapa, dan saya jalan seorang masa tu. Saya buat duit betul, dan saya jatuh pun betul-betul dia kasi duit ke hutang anak. Nah, ketika itu saya realise, rupanya saya buat tu dulu tanpa ilmu, sekadar apa yang saya tahu je. Dan kalau yang paling sedih, satu sen zakat pun saya tak pernah bayar dalam dulu yang saya punya proses sebelum tu. Bila saya masuk dalam industri ni, saya nampak first time yang saya buat, walaupun first commission saya 300 lebih, saya ingat. 300 lebih tu, itulah first time saya start bayar zakat. Dan ilmu ni saya tak dapat pun, walaupun saya berada dekat, kita pergi belajar di rumah jadi semua, tak ada yang beritahu secara spesifik. Bila kita once dapat gaji dalam perniagaan, apa yang sepatutnya kita buat. Benda ni saya tak dapat. Tapi dalam industri ni, guru saya ajar tu, dia kata benda ni patut buat, wajib buat. Apa, once kita dapat gaji, apa yang kita kena bagi. Macam mana elevation tu kena buat. Itu yang saya belajar. Yang ni saya understand dari industri. Walaupun masa tu, first commission saya adalah RM300 sahaja. You all imagine masa tu komitmen saya lebih kurang RM5,000 sebulan. Saya hidup dengan RM300 je. Saya pun tak tahu macam mana saya hidup, tapi Allah itu je hidup sampai hari ni. Alhamdulillah. Sebab masa tu, saya cakap bisnes dah naik, dah start grow. Bila grow, saya dah terbuat komitmen yang tinggi. Bila saya buat komitmen, bila dia jatuh habis. Loss habis lah. So masa 2014 tu yang menyebabkan saya rasa itulah the moment, the lowest point, nak kata lowest, paling tahu yang muhasabah diri saya lah. Dengan hilang ni kereta yang saya boleh hilang, tak dapat claim. So saya macam kata kalau cerita boleh nangis lah saya rasa. Maknanya painful tu saya rasa begitu tinggi lah. Saya rasa might be benda tu juga menyebabkan saya rasa yang saya rasa kenapa saya masih berada dalam industri perniagaan dan kenapa saya masih nak buat. Itu yang saya rasa lah. Masuk industri zakat pun saya start dengan kecil dan saya slowly naik. First year saya achieve, alhamdulillah, Allah izin dapat pension negara. First time lah saya pergi, itu second time saya pergi overseas. Masa di UKM saya share sikit, saya dapat juga pergi Sweden. Tapi ketika itu saya dah pregnant, so saya tak dapat nak pergi ke luar negara. So disebabkan tu saya itulah first time saya nak pergi overseas ni. Tapi itulah dah dapat, tapi Allah tak izin. Tapi tak apalah, saya tahu Allah ada perancangan yang lebih baik, InsyaAllah. Dan saya masuk masa tu di industri zakat pun semua boleh buka dalam semua negara. Maknanya banyak tempat yang saya dah pergi tanpa membayar. So Allah izin dikasih, rupanya Fazrin punya next ni dekat sini. Saya mulakan dengan saya dapat mengisi Sarawak first time training saya. Saya dapat saya kecil untuk pension luar negara pendidikan mahal India. Third year lepas tu saya ada pergi ke Turki. Lepas tu alhamdulillah saya Allah izin saya pergi ke few negara yang saya rasa Allah syukur, alhamdulillah Allah izin saya dapat naik kapal terbang. Masa tu juga masa yang saya pergi Cebu tu first time saya bawa pasport saya rasa. Maksudnya dengan industri ni, maknanya industri yang rasanya orang kata boleh ke, dan maknanya kita boleh kata orang very scared kita dengan industri ni. Tapi saya tak tahu masa tu itu je option yang saya ada. Saya tak nampak apa peluang sebab saya tak ada duit, saya nak berniaga lain, saya tak ada modal. So itu je industri yang saya boleh start. Kita ada 5 tahun, 11 tahun, campur juga 14 tahun kita kerja dan kita puas dalam masa itu. Apa yang jadi lawyer, jadi engineer, jadi doktor lagi lama, terutama another few years lagi jadi doktor, specialist lagi lama. Tapi itu proses kita belajar jadi kelihatan. Dalam bisnes sama juga, almost the same. Bila sebagai usahawan, proses lama tu proses you belajar benda macam mana nak jadi lebih baik. Bila once you jadi usahawan. Sebab dia bukan proses yang sekejap. Dalam proses menjadi usahawan ni proses yang kita sentiasa berguru dan dapat ilmu untuk jadi lebih baik. Sebab dia melalui experience sahaja yang boleh belajar banyak. Cara belajar ada 2 je. Pertama kita berguru, kedua kita learn from mistake yang kita dapat. 2 benda ni akan mematangkan you untuk menjadi lebih baik dengan cepat, insyaAllah. Okey, sedikit sebanyak. Ada ke so far ada apa-apa soalan nak tanya?
So untuk experience saya rasa boleh kata pahit manis lah. Okay, ambil masa berapa tahun untuk buka perniagaan. My first SIM tak ada masa saya intern 2008, 2009, tak, intern saya 2008. Maknanya saya ambil je kedai tu, saya terus buat SSM. Nak kata ambil masa lama buka tu, tak ada masa lawak. Maksudnya saya belajar kan di Politeknik 2006, 2007, 2008 tu saya buat internship saya dekat accounting tu, saya terus buka, saya terus set up SSM. My first SSM masih boleh buka. Itulah my first SSM yang saya buat time tu. Sabrina Syazan, semoga menjawab soalan. Berapa lama buka tu? Maknanya sampai hari ni saya punya SSM masih valid tau. 2008 sampai 2020. Nama SSM saya masih saya simpan. Nama company saya tu saya set up junior tahun. Maknanya aku masuk junior tahun tu. Junior tu masa tu saya kecil lah. Boleh kata consider saya 8 bosan lah, 18-19. Tapi saya mempunyai satu cita-cita yang besar nak bina tahun. Itulah sebabnya saya letak junior tahun dengan SSM saya tu. So experience lah dalam proses saya ke arah one-to-one, maknanya naik ke lebih baik, insyaAllah lah. Tapi macam saya cakap, bila saya change to this industry, maknanya industri hari tu ada industri dan kemudian tetapi industri yang baru, which is industri financial industry. Aku ni adalah salah satu financial industry. Dalam, kalau kita tengok dalam pendapatan kerajaan, pendapatan per kapita kerajaan, financial industry nombor 3 dalam mesti. Macam mana kerajaan kita punya pendapatan antara tertinggi dalam financial industry. So dekat sini saya nampak rupanya apa sebab the main concern satu saya masuk industri ni, pertama macam saya cakap tadi tak duit. So ini je tempat yang saya nak buat niaga, saya boleh kumpul modal. Kedua, saya nampak industri ilmu. Industri ilmu tu, which is saya dapat gaji ataupun kita dapat income, macam mana kita nak manage income tu. Ini industri dia. So dekat sini saya diajar, berapa dapat, berapa kena simpan, berapa portion sebenarnya daripada income yang kita dapat, 30%. Ini saya share dengan adik-adik. You all belum lagi kan di alam kerajaan, income yang kita dapat tu minimum 30% tu ni kita kena buat saving. Saving tu kita boleh pecahkan education. 10% dekat perlindungan, 10% dekat saving. Saving ni might be tabungan JSP. 10% lagi kita boleh buat kat long term ni, macam investment. Either you beli unit amanah, you beli emas, ataupun you beli property. So 30% ni allocation. Tapi kalau you change to single, dia single boleh buat lebih. Lihat, dengan the moment you mula dari awal, you buat plan benda ni, so dia lebih cepat proses, you boleh tak payah kerja. You akan dapat. Sebab tapi apa yang kita buat, kita tak plan investment income, menyebabkan kita terpaksa bekerja sampai bila-bila. Sebab kita tak ada planning dari awal. Itu yang happen masa saya buat dulu. Saya buat tanpa berfikir kat mana nak saving ke, invest, tak ada. Saya tak diajar, boleh kata, ataupun tak carilah ilmu tu, saya tak cari. Tak cari ilmu macam mana financial punya education. Sebab benda ni saya rasa sangat penting, especially to those of you all yang baru nak kerja nanti. You all belajar betul-betul tentang financial, macam mana education tu. Nanti later you akan lebih mudah untuk dari segi kita buat passive income. So education tu kita bermula dari awal supaya ia menyedangkan kemudian hari. Okay? InsyaAllah. Ada any question so far? Orang saya tengok 75 betul. Okay, kalau tak ada saya sambung lagi sikit. Okay, kalau saya tengok dekat sini isu yang COVID lah, pengajuan saya untuk COVID ni isu, pandemik COVID-19, apakah kesan dengan terhadap bisnes. Okay, frankly speaking, nak kata kita berkesan, saya nampak sebab kita punya industri, macam saya punya industri ni lebih kepada industri nak kata tidak terkesan sangat, boleh kata, sebab dia lebih kepada kesihatan. Jadi isu COVID-19 kan kes orang sakit, orang meninggal kan. So orang lebih, saya nampak orang lebih memikirkan yang start tak ada polisi, dia start nak ambil polisi. Itu yang saya nampak impact. Maknanya boleh kata kalis COVID-19 lah, boleh kata ada orang kata macam tu. Tapi macam tu maybe tak, tapi orang start aware dengan polisi yang dia ada. Sebab bila nak kata terkesan tu dia dari segi macam offline session dia. Maknanya kita dalam marketing untuk kita punya bisnes, kita
boleh menggunakan dua cara online dan offline. Which is macam di all kelas ni under digital, which is majority kita menggunakan sama macam saya. Maknanya saya punya aktiviti lebih ke arah online punya cara sekarang. So which is macam saya tengok majority daripada klien existing klien saya yang datang beli sendiri dekat saya, dan kita menggunakan platform macam Facebook, kita menggunakan WhatsApp, kita menggunakan IG, kita menggunakan website. Itu platform-platform yang kita guna secara online. Dan dia lepas tu last session banyak kepada video call untuk closing, kita gunakan video call atau voice call untuk closing dia klien. So bila nak kata terkesan, saya rasa kita kurang terkesan, tetapi dia ada impact kepada klien-klien kita sikit. Klien-klien yang makan gaji, which is dia punya pendapatan income dia terkesan, dia ada money tapi dia still boleh apply untuk yang 3 bulan tidak membayar contribution lah. Itu dia ada option dan dia dah dapat dia boleh ambil balik. Sebab dalam polisi itu dia kena bayaran kena ada baru polisi itu akan jadi aktif. So untuk impact kepada kita agak kurang. Tetapi dalam industri terapun. Tapi dalam saya punya business yang macam boss place ni, kita sediakan satu perkhidmatan kepada business owner yang baru nak start business awak. Dia tak ada office, dia tak ada tempat untuk tempat bekerja. So itu yang saya set up di Cemanu ni. Which is satu adalah office saya sendiri, dan yang lain ni kita offer kepada business owner untuk brand business tanpa perlu keluar renovation cost yang agak tinggi. So kita dah set upkan semua, which is kita bagi dia meja, kursi, aircon, all that things, facilities kita bagi, dan dia boleh start dengan hanya kos yang sangat rendah dan dia boleh dah terus start business. Sebab once you run business, saya tengok ramai orang kawan saya dia start up office, dia keluar invest untuk logo 30,000 renovation, at last business tak jadi. Bila business tak jadi, kos tu memang you akan buat macam tu je. Tak dapat balik dia bukan dalam bentuk dalam benda yang kita boleh convert variable cost. Dia tak ada adalah fixed cost yang kita tak dapat berikan sendiri. Kalau kita jual itu pun maybe kita dapat half price daripada apa yang kita beli. Itu yang cost paling tinggi. So tapi untuk business owner, saya nampak majority, saya tengok market, majority yang daripada business besar, dia start untuk kecilkan. Dan ramai yang datang untuk macam more prefer untuk co-working space. Diorang dah start untuk office di main, especially KL. We are downsizing daripada besar jadi kecil. Kenapa? Satu kos yang terlibat dari segi staff yang ramai, diorang start retain. Saya tengok ada yang bankers pun, saya tengok bankers yang saya tanya, kawan-kawan ramai juga ada potential untuk di retain. Maknanya diorang pun tengah think of untuk cari bisnes. Nampak? Maksudnya apa yang saya nak educate dekat sini you all, walaupun you all nak memang kita nak maksudnya makan gaji, which is you all akan cari kerja confirm, tapi along the way sekarang ada satu situasi yang tidak begitu memperangsangkan untuk mencari pekerjaan sebenarnya. So nak tak nak, macam saya kata tadi, dengan kos usahawan ni, you start duduk ke business sebenarnya. Start walaupun dia kecil, it's okay. Dia boleh semudah yang tanpa kos, dia boleh start beranak ke ibu apa yang you pakar. Contoh you suka buat editing gambar, so you boleh keluarkan satu ibu untuk editing gambar, dan you start belajar tentang bisnes. Itu the main yang saya boleh suggest, highly recommend. Sebab dekat luar sekarang it's not easy orang ambil untuk, macam saya kata dekat cuba KWSP ni statistik terlalu tinggi diorang punya reduce untuk yang company besar sebab takut tak boleh maintain. Diorang boleh maintain cuma tak tahu berapa lama. So subsidi yang dia ada tak lama untuk kita cover all the cost, especially untuk company-company yang besar. Memang sangat terkesan. Yang kita nampak sekarang medium company je yang masih boleh sustain, dan kita boleh secara slowly lah dia getting okay. Janji dia boleh sustain pun dah alhamdulillah cukup. Saya nak kata sebab saya pun terimpact juga dengan COVID-19 dari segi macam saya cakap dalam bentuk space tu, sebab saya tengok mana bisnes yang saya pun tak making money, saya start untuk tutup dan terus tutup. So kita start finalize balik lah mana yang kita contain back, tengok tak. Nanti kalau kita tahan juga, kita punya expenses akan jadi. So apa saya buat, mana yang saya rasa memang saya terus tutup, saya tak tunggu lagi. Pasti ni saya tengok lama, sebab kita tengok PKBB pun dah dilakukan semula kan, untuk selama pun dah fully dia apa tadi.
So might be kita punya industri, maknanya kita punya ekonomi sekarang, maknanya semua dah ke arah online punya platform dan orang start reduce cost sebab semua dah boleh secara virtual. So itu yang kita tengok. Kalau kita nak running, sebab bisnes dah jarang datang secara offline, semua dah jarang banyak. Basically majority dia akan pakai online. Dan idea kita akan naikkan sales atau income dalam bisnes kita, ataupun kita terus kurangkan cost dengan maksimum. Ada orang sampai tutup office sama, tutup syarikat dan dia running secara virtual. So saya dapat banyak juga application yang apply dengan kami tentang virtual punya sistem. So banyak benda yang kita tengok. Itu impact lah pandemik COVID-19 ni. Alhamdulillah, dah pukul 12 okey, cabaran yang kedua. Cuma apa yang saya kata, saya nampak kat sini, itu macam saya cakap tadi adik, especially budak DSK you boleh untuk project, untuk pergi kerja, untuk gain experience dari you untuk pergi kerja, tapi you start juga untuk buka any business. Sekecil-kecilnya pun is okay. Dia punya niat adalah untuk you belajar tentang bisnes ni. What is business actually, macam mana how it works, macam mana, maknanya kita tidak terkesan kalau kita dibuang kerja, diberhentikan kerja pun, you still ada source of income yang you nak running, nak teruskan kehidupan. Itu yang paling penting. Okay, so Alhamdulillah, okay, boleh kalau ada soalan lain, kita boleh jawab session saya rasa. Cik Zalin dah beritahu, boleh pergi Q&A. So far dari segi basically yang itu yang saya boleh uruskan. So macam saya kata, paling penting dalam jadi business owner ni, yang saya realise lah, sangat kena belajar tentang macam mana nak kawal emosi. Dan jadi business owner, dia bukan semuanya manis, pahit, genting, kacau bila semua kita rasa pada awalnya. Kalau tak, cuba tanya dengan semua orang yang tadi lah. Tak ada benda yang kita jadi secara mudah. Tapi dia berbaloi sangat bila kita nampak proses berlaku dan kita nampak dekat diri dan apa yang dapat buat manfaat orang lain. Itu yang paling saya rasa gembira. Dalam saya punya ulang-ulang ini, saya nampak paling seronok bila mana you dapat lahirkan lebih ramai orang berjaya, you dapat ajar orang. So bila saya dapat macam ni, saya dah dapat ingat, rupanya passion saya dalam mengajar orang, dalam train orang. Sebab tu saya train lebih ramai usahawan yang berminat. Sebab saya tengok dari saya start buka kedai pun, dah ada 2-3 orang datang untuk belajar. Tapi saya pun tanya, kenapa dia nak datang belajar dengan saya? Bukannya kita dah ada track record bagus tu kan. Might be masa tu saya terlalu muda dan saya dapat set up, so orang macam impress. Tapi lepas tu boleh juga. Tapi ulang-ulang tu macam bila saya start belajar je 2014 so keep on update your ilmu, insyaAllah maknanya benda tu akan membantu, tak kisah masa kerja nanti juga buat bisnes, still buat. So kalau ada family members yang buat, you try support satu, kedua belajar bersama-sama. Dan bisnes yang bagus bukan buat seorang, dia kena buat as a team. So kalau you all ada partner-partner dan you all boleh keluar, soalnya saya rasa yang ramai sekarang lebih ilmu, lagi kreatif. Kalau you ada idea lebih baik, kalau you all tengok macam Grab, dia buka satu sistem apps tu, walaupun dia tak ada kreatif, dia boleh run dan berjuta berbilion dia make money. Macam Foodpanda sama juga, dia menggunakan sistem. So kalau kita ada idea pun you kena boleh think macam mana untuk jadi lebih kreatif dan inovatif, insyaAllah. Okay, kalau ada soalan, okay, nak tanya betul ke orang meniaga sebab nak kaya. Basically ramai orang, soalan siapa nama tadi yang tanya kita. Saya tak dapat nama. Kaya, okay, kaya, betul, setuju. Basically ramai orang berniaga, betul. Jadi macam ni lah, macam saya cakap dari segi konteks, dia kata tak bagi dia tak dia nak kaya macam ni. Tapi dia masih kena betulkan niat. Macam mana saya kata niat tu, kalau dia semata-mata nak kaya, nanti dia kaya tu untuk satu. Dia sebenarnya kalau kita datang hanya untuk kita, dia akan ada satu limit tau. Dia dah dapat rumah sendiri, dia ada kereta sendiri, dia dah dapat apa yang nak, dia tak rasa puas juga. Manusia biasa, dia dah dapat gunung, dia nak lagi gunung. Itu normal. Tapi kalau semata-mata untuk kaya, dia tak buat dengan begitu dari hati. So dia takut dia tak kekal lama. So that's the reason sebenarnya orang berniaga kita kena perbetulkan niat balik, which is kita berniaga ni nak bantu lebih ramai orang dan nak memberi manfaat kepada lebih ramai. Bila you settle all that things, kita bagi manfaat, benda tu akan become to you back. Lagi ramai kita tolong orang ni guru saya cakap, lagi banyak kita akan dapat in future later. Kita tak nampak rezeki tu kan saya cakap dari konteks kan. Tapi
trust me. You try buat dengan memberi lebih banyak manfaat, you sediakan satu servis, you bantu orang, insyaAllah soon you nampak benda tu dapat balik dekat you. InsyaAllah. Okay, macam mana akak keep on the motivation bila once start down masa bisnes tengah slow? Okay, very good question Adilah Hanim. Ini normal Adilah, selalu ramai orang tanya saya macam ini down, sisfas, buat apa sisfas? Okay, ni saya tunjuk awak contoh nak kata tak ada down, impossible awak, sebab kita manusia biasa, kita gunakan hati dan perasaan, sedih, gembira, nangis, semua ada. So bila saya down kadang-kadang, biasa dalam, lagi-lagi dalam bisnes awak, kena reject, kena tolak, kena maki, kena semua kena, kan? So ada orang nak, ada orang tak nak, tu normal. So apa biasanya saya buat? So saya cakap, sebab tu you kena tahu macam mana nak kawal you punya emosi dan energy level. Okay, bila tengah slow bisnes tak dimulai balik, pertama salah satu option ikut mana yang you rasa benda yang you buat tu you boleh lupakan seketika. Might be you tidur. Kan bila saya tanya, dia masak. Macam saya bila saya dah rasa low semua, macam slow down, aku buat semua tak jadi, apa yang kadang-kadang saya cuba baca balik buku-buku yang motivation. Tengok ini salah satu contoh buku yang saya buat, saya baca. Yang orang nampak 15 rahsia. Maknanya saya akan go back balik. Apa sebab saya niaga ni? Saya nak buat ni adakah semata-mata nak duit? Itu kalau saya hanya memfikir duit, benda tu saya rasa dia tak jadi, tak sepenuhnya tau. Tapi saya fikir balik, saya tak nak punya kerja kerajaan semua, saya buat benda lain semua sebab saya kata hari tu saya niat tu, saya nak bagi terbaik kat mak saya. Itu yang saya rasa, nak bagi terbaik dekat abang. Tapi aku yang pilih, aku yang decide untuk masuk bisnes industri, untuk berbisnes. Tapi kenapa saya nak kena mengalah dia? Maknanya sebab kejayaan tu sebenarnya dia adalah satu proses. Maknanya awak gagal, proses tu you akan dapat kejayaan. Dia keep on tau, baru you sampai dekat keep on. Dah sampai tu you akan rasa you kena naik lagi. So salah satu cara saya akan cari buku-buku yang motivation macam ni. Saya betulkan balik hubungan saya dengan Allah lah. Saya rasa itu yang saya biasa buat. So saya go back, aku buat ni muhasabah balik lah. Saya akan muhasabah balik apa yang saya buat betul. So ada tu saya boleh cakap lebih dari segi dengan family members, apa yang saya buat salah saya akan muhasabah balik. Kadang macam saya cakap, salah satu kadang masuk rumah pun boleh jadi satu hari macam saya nak down satu hari. So satu hari saya buat tak tahu benda lain, saya buat satu hari je. Dia tak boleh lebih 3 hari kalau tak terbawa mana yang nak pergi. Dan saya akan biasa saya letak 1 hari atau 2 hari maksimum untuk saya. Tapi next day saya nak sampai. Vision board aku cakap 2020 ni aku nak sampai ni. Aku nak sampai. Dan saya akan bangun dan buat tindakan untuk buat. Itu biasa amalkan. I think that actually a big why. Correct, betul. Mir nama. Mir F-U-R. Betul. You kena realize bila you dah macam cakap bukan salah dah normal sekali. Kalau punya perasaan hati, gembira, sedih semua ada. So bila dengan momen tu buat you sudah. Macam mana you nak tengok angle tu balik? Macam mana point of view you nak tengok? Kalau you nampak ni teruk dah, dia dah cakap apa yang so you terus dah buat. So apa yang you dapat daripada tu tak dapat apa. Tapi kalau you nampak dia cakap ataupun daripada orang terdekat, dia kata dia akan boleh you, kalau you dengan you tengok ni lah siapa yang aku benda tunjuk kat ni yang aku jadi. So you yang Amir dengan Adilah dia akan terus akan cakap tinggi matlamat aku ni aku nak sampaikan juga in apa pun situation. So you keep on. Dan salah satu cara you boleh amalkan macam pagi-pagi kita tengok motivational video. Saya tengoklah successful, saya suka baca macam buku Nancy Mukhtar Buhari, macam mana proses kerja dia bina banyak syarikat tu. Salah satu saya punya idola saya dia lah. Saya rasa Nancy Mukhtar tu dia boleh set up dia buat banyak companies yang dia boleh manage. Dia boleh beli company yang dah jatuh tu boleh dia boleh naik. Itu saya punya saya suka dan saya manfaat kepada lebih ramai orang. Itu intention saya sebenarnya. InsyaAllah semoga Kak sihat dan terus bantu ramai orang. InsyaAllah.
So far itulah, itu dia. Macam saya cakap tadi, tapi walaupun dia banyak proses kejatuhan ataupun proses kegagalan, tapi setiap proses tu awak dia mengajar you sesuatu. Dia ajar you macam you belajar lebih baik. Menjadikan you satu manusia yang lebih boleh kata duniawi dan ukhrawi lah. Saya boleh kata. Ya, dah terasa tersentuh lah hari ni Okey, ada lain soalan? Lepas saya rasa dah cukup. Cik Cahaya kata. So, sebelum saya tutup, insyaAllah saya rasa one hour session ya. Okay, saya just nak offer, bukan saya nak offer lah maksudnya sebab Cik Cahaya kata kalau Andy mana tak ada lah. Ni proses Cik Cahaya, proses ni kan. So, yang saya rasa macam mana ini proses jatuh bangun lah. Tadi saya kata cerita true story. So saya menggunakan true story saya dah cerita. Ya, betul. So kita cerita dari hati lah Cik Sally. Takkan cerita dari kita tak boleh main cakap-cakap kan. Ya, itu yang saya salute tu. Okey ke Cik Sally? Cuba, Alhamdulillah. Okey, terbaik pada saya okey. So macam mana ada kata-kata terakhir mungkin Sis Faz nak simpulkan memandangkan sebenarnya okey je pasal Sis Faz punya slot ni slot yang terakhir. Kita tak ada terikat dengan apa-apa komitmen lah, cumanya Sis Faz lah kan. Usahawan kan, usahawan kot lepas ni ada appointment dengan klien ke apa ke. So mungkin any last word daripada Sis Faz, mungkin boleh bagi sikit kata-kata perangsang ke motivasi pada adik-adik kita. Okey, insyaAllah ni satu last point yang saya rasa kan. Satu ni saya belajar juga dari dulu, 4 penghalang daripada kita berjaya. Benda ni boleh untuk semua adik-adik. Pertama, satu jangan ego. Ego ni yang menyebabkan you rasa you dah pandai, you rasa you dah tahu ni, you dah tahu tu, itulah start you jatuh sebenarnya. Itu yang saya belajar lah. Penghalang. Kedua, sentiasa bagi alasan. You nak berjaya tapi keep on, ni tak boleh, itu tak boleh, ni ada je alasannya. So benda tu pun tak boleh. So kalau kita rasa nak, kita akan cuba cari 1000 jalan untuk kita sampai. Nombor 3, malas ni menyebabkan kita boleh fail nanti, menghalang untuk kita berjaya. Kenapa saya cakap umur yang saya research, umur paling produktif sebenarnya daripada 25 sampai 35. So bila Allah izin kita masih ada usia, kita pun tak tahu kita akhir kat mana kan. So macam you all lagi muda-muda 25 kita all out. Mana yang kita suka buat, benda yang suka yang betul-betul full swing you buat. InsyaAllah benda tu akan buat you jadi lagi seronok. Sebab tu saya kata jangan benda yang you tak suka you kerja dan you tak suka. Nanti you buat tak dengan passion. So point you buat. Okay. Keempat last but bangun. Ini pun saya cakap untuk diri saya sendiri. So benda-benda yang kita boleh elak. Kalau benda yang kita boleh buat cepat. Contoh lagi-lagi kita dalam bisnes. Benda yang betul kita dulukan. Klien ni kita dulukan, kita try untuk bagi yang secepat mungkin lah. Tapi cuma bila bisnes tu getting bigger, you seorang ini semua agak susah. Time tu kita perlukan skill. Another skill which is leadership yang kita kena belajar untuk macam mana nak belajar manage manusia dan manage syarikat sekali. InsyaAllah. Itu sahaja dari saya Cik Salim. Cuma belajar Cik Salim. Cuma pandemik COVID ni kan, kita dipisah juga. Kita ada buat kepada sesiapa lah, kepada adik-adik, kepada dengar, ada adik, abang, kakak yang tengah searching tiada pekerjaan. Sebab kita tengok ramai orang sedang menguasai, ada yang pakai BM pun tak ada kerja. Tak ada sebab dia gaji dia tak, maksudnya cuti tanpa gaji. So menyebabkan tak boleh nak bayar kereta, nak bayar rumah kan. Saya tengok, so kita ada sediakan peluang pekerjaan, which is orang tu dia betul-betul pertama dia kena minat bisnes, dan kita ada sedikit, bukan sedikit fund, ada fund juga untuk kita bagi. Dia kena ada beberapa kriteria yang saya sebut ni, dia kena meet baru kita boleh ambil dia. Kita ada offer basic dia gaji dari RM2,500, RM3,500 dan RM5,000 per month selama 12 bulan. Dia macam sort of kan. So kepada adik-adik atau ada family members yang tengah searching job, boleh email saya nanti. Kita adalah teamfast.com. Tolong tulis mfast.hr@gmail.com. Apa yang saya perlu requirement, orang tu pertama dia kena minat bisnes,
Kedua, dia suka dalam bahagian sales and marketing. Dia suka Dan ketiga, dia mempunyai cita-cita dan impian yang besar untuk berjaya dalam bisnes. So dia ada tiga ni, saya insyaAllah sebab macam sekarang saya akan bantu dia bersama-sama untuk sampai dengan apa yang dia nak. So kita bagi special offer untuk those yang under Polytechnic TV. Ada yang tertanya tengah cari peluang. Saya maybe ada family members yang kadang-kadang tak tahu nak buat apa, tak tahu nak start kat mana. Satu skim 15 bulan akan bantu guide dia untuk insyaAllah sama-sama sampai macam mana nak dapat. Okey Cik Zali, itu sahaja. Okey, terbaik. So lah, sebenarnya untuk makluman semua, sebelum kita start slot kita tadi, Sisfas dia memang ada beritahu saya yang dia akan cerita benda yang paling teruk dia pernah hadap, dan dia kotakan janji dia. Itu yang saya sedut lah, sebab apa, tak semua usahawan ni dia boleh berkongsi kisah-kisah. Biasanya diorang berkongsi kisah-kisah seronok, suka je kan. Tapi yang part-part duka ni yang tertiarap, yang apa ni kan, payah. Tapi itulah realitinya memang macam tu, di sebalik yelah kita build up kita punya bisnes, memang ada lah, akan ada kisah suka duka, jatuh bangun dalam perniagaan. Dan sebenarnya itulah yang membuatkan mereka ni, especially Sisfas dan yang lain-lain, sangat-sangat kental. Mereka kental dan sebab tu mereka terus berada dalam bidang ni lah, kan. Maksudnya nak meneruskan dia punya kelangsungan perniagaan dia lah. Alright. Dan satulah, sebenarnya banyak benda kita dapat yang kita belajar daripada Sisfas ni. Antaranya sempat saya salin ni, nak berniaga kena ada ilmu, bukan setakat tahu sahaja. Betul lah tu, kan. Sebab tu kita ni jangan berhenti untuk terus menggali ilmu, kan. Proses tu berterusan. Dan yang kedua yang sempat saya salin, nak berniaga ni kena ada guru. Orang sekarang panggil ni mentor lah. Tapi kena cari guru yang betul. Betul tak Sisfas? Kan sebab sekarang ni ramai sangat mentor-mentor segera ni kan. Kena pilih-pilih juga kan. Maksudnya kena cari mentor. Sebab apa? Mentor ni kadang-kadang dia ni dah tempuh semua benda tu kan. Dia dah langgar dinding. Ya betul, dah langgar dinding, dah terpenyek-penyek dah kan. Jadi orang yang macam tu sebenarnya kita nak cari, dan orang macam Sisfas ni lah yang sebenarnya kita nak cari, nak gali ilmu daripada dia. Pasal dia punya kehidupan dia, life dia, daripada start dia build up dia punya business, daripada zaman belajar dulu, warna-warninya banyak color lah kan. Dan yang terakhir sekali yang saya dapat sini, berguru dan belajar daripada kesilapan kan. Itu yang paling baik sekali lah. Dan saya tengok tadi adalah momen-momen yang menyentuh Sisfas kan, macam nak mengalir air mata kan. Tapi betul lah, sebab apa, orang lain tak nampak. Orang lain nampak kisah kejayaan kita dah berada di atas, tapi orang tak tahu apa yang berlaku di sebaliknya. Okay. So terima kasih Sisfas. Saya bagi pihak unit keusahawanan Poli PD nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Sebenarnya lama dah kita nak berkolaborasi ni kan. Since saya jadi ketua program DPR lagi, tapi rezeki tu tak ada. Rezeki tu ada semasa saya jadi ketua unit ni lah. Dan saya sangat-sangat seronok Sisfas dapat sama-sama berkongsi pengalaman. Dan insyaAllah kita akan teruskan kolaborasi ni untuk manfaat adik-adik kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan terima kasih kepada DSK 4A, 4B. Ada lagi ke korang ni? Say hi sikit. Hai. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sebab sudi menunggu sehingga ke slot yang terakhir. So terbaiklah semua. So kalau tak ada apa-apa lagi, saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Ya. Jangan lupa tu saya ada letak link Google Form untuk kehadiran.
So kalau siapa yang tak sempat nanti saya forward dekat pensyarah masing-masing. Terima kasih semua.